Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Putra bin Suhaimi, nombor metrik 054419. Dan saya akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Raja Wira Negara, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala bentuk larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat serta keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Bersempena dengan hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang sepatutnya berlangsung pada tarikh 6 Jun 2021, akan tetapi ia ditangguh kepada tarikh 7 Jun 2021. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan sebuah khutbah yang bertajuk Raja Wira Negara. Sebelum itu, khatib ingin menyeru kepada semua agar terus mematuhi arahan pihak kerajaan dan mengikuti garis panduan dan SOP pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan. Masyarakat juga disaran agar segera mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19 kerana inilah antara ikhtiar dalam usaha menyekat penularan wabak ini. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini akan dapat menyelamatkan diri kita dan diri orang lain dari wabak penyakit yang berbahaya ini. Semoga Malaysia akan segera bebas dari segala wabak penyakit yang sedang melanda. Sedang jemaah yang dimuliakan, negara kita mempunyai lima rukun negara. Dan rukun yang kedua daripadanya ialah kesetiaan kepada raja dan negara, di mana yang di-Pertuan Agong adalah lambang kedaulatan dan perpaduan negara. Oleh itu, rakyat mesti menunjukkan kesetiaan kepada baginda raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kita Malaysia yang tercinta. Setinggi-tinggi kesyukuran perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita keamanan dan keharmonian kepada negara Malaysia dan kepada seluruh rakyatnya yang terdiri daripada kaum, bangsa dan agama yang berbeza-beza. Keharmonian yang kita kecapi selama ini adalah disebabkan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pentadbiran dari pemerintah negara yang adil lagi bijaksana. Peranan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara meliputi peranan dan tugas dalam urusan dunia maupun urusan agama. Imam Al-Haramain Al-Juwaini pernah berkata, Al-imamah riyasah tamah wa za'amah tata'alaqu bil khassah wal 'amah fi mahmatid din wad dunya. Maksudnya, pemimpin utama ialah pemerintah yang sempurna dan kepimpinan berkaitan dengan khusus dan umum pada semua kepentingan agama dan dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, raja-raja Melayu telah diberi kuasa untuk memelihara keistimewaan dan adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Kita dapat lihat bagaimana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong amat menitik beratkan serta amat prihatin terhadap isu-isu agama yang berlaku di negara kita pada hari ini. Dan ini dibuktikan lagi dengan keistimewaan dan kesucian agama Islam di Malaysia pada hari ini masih lagi terjaga rapi. Walaupun yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam, namun kita semua sebagai umat Islam seharusnya bersama-sama berganding bahu untuk menjaga kesucian dan kemuliaan agama ini dengan cara menuruti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta berpegang teguh kepada ajaran agama Islam yang berpandukan ataupun berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbeza-beza agama, umat Islam perlu menunjukkan perilaku dan akhlak
yang baik supaya ianya dapat dijadikan contoh teladan kepada orang bukan Islam. Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah, beliau telah menjelaskan bahawa terdapat 10 tanggungjawab sultan ataupun pemerintah dalam urusan pentadbiran sesebuah negara. Selain daripada memelihara kesucian agama dari dicemari oleh musuh-musuh Islam, sultan juga berperanan untuk memastikan keamanan, kestabilan politik, kesejahteraan rakyat dan juga kemajuan ekonomi. Hal ini bertetapan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 135 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan lagi menjadi saksi, yakni yang menerangkan kebenaran kepada Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu. Kamulah orang yang didakwa, itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbelikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sedang jemaah yang dihormati sekalian, negara kita Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Yang di-Pertuan Agong merupakan individu paling penting dalam memastikan kesatuan dan kesepaduan antara kaum-kaum ini. Baginda akan berlaku adil dan menyantuni seluruh rakyatnya tanpa mengira bangsa dan kaum. Baginda, hal ini dibuktikan lagi apabila sudah beberapa kali kita dapat lihat Seri Paduka Baginda mencemar duli dengan turun sendiri ke lapangan untuk memberi bantuan kepada rakyatnya yang ditimpa kesusahan. Jadi, dapat kita lihat di sini keprihatinan, keadilan dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam memerintah negara kita telah berjaya menatijahkan satu hasil yang sangat positif, iaitu di mana perpaduan dan hubungan baik yang terbina di antara kaum-kaum di Malaysia. Oleh itu, kita sebagai rakyat haruslah menjaga perpaduan dan hubungan yang telah sedaya upaya dibina oleh Baginda yang di-Pertuan Agong. Rakyat perlulah berusaha untuk menjaga keharmonian dan perpaduan ini dengan saling bantu-membantu, saling melindungi, saling menasihati, saling mengasihi dan sama-sama memelihara kedaulatan negara. Walaupun kita mempunyai latar belakang yang berbeza dari aspek agama, bangsa, kaum, politik, ideologi dan sebagainya. Hal ini kerana semua perbezaan-perbezaan itu tidak dapat dijadikan sebagai satu alasan yang kukuh untuk kita tidak memelihara negara kita serta tidak mematuhi kesemua lima rukun negara. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sesebuah negara itu terdiri daripada pemerintah dan rakyat. Oleh itu, kita sebagai rakyat tidak seharusnya mengharapkan sepenuhnya 100% mengharapkan kepada pemerintah untuk menjaga keamanan negara tanpa kita melakukan apa-apa. Oleh itu, rakyat perlulah bekerjasama dan terus menjalankan hak dan tanggungjawab sebagai rakyat kepada negara. Janganlah kita sering bertanya apakah sumbangan negara kepada kita, akan tetapi tanyalah apa sumbangan kita kepada negara. Sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, sukalah khatib untuk menekankan 3 perkara. Iaitu yang pertama, kita semua perlulah sentiasa bersyukur atas nikmat aman dan juga nikmat keharmonian di negara kita yang tercinta ini, serta bersyukur di atas kurniaan pemerintah yang sangat baik dan adil di bawah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, sebagai umat Islam yang sejati, kita perlulah menjaga kesucian dan kedaulatan agama Islam dengan melaksanakan syiar Islam dan menunjukkan contoh teladan yang baik kepada seluruh manusia. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, sebagai rakyat kita haruslah memainkan peranan yang bertanggungjawab untuk menyerahkan taat setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong agar pentadbiran dan pemerintahan Baginda dapat dilaksanakan dengan lancar dan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulahu liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Maksudnya sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu antara mereka, hanyalah mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Surah An-Nur ayat 51. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Permaisuri Agung Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف عنهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائر عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى ما عاونهم باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين العامة إنك على كل شيء قدير. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segera wabak penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar dapat kami melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah. Sesungguhnya kepadamu jua ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.